Dalam episod kali ini, saya dan Abang Arif akan menduga beberapa lubuk ikan di sekitar perairan Semporna. Joran Borneo kali ini semakin mencabar, di mana saya sendiri pun semakin teruja untuk memancing. Dalam episod kali ini, kami masih memancing menduga lautan yang luas ni. Apatah lagi, banyak yang Abang Arif kongsikan tips-tips dan teknik-teknik untuk anda semua. Macam mana saya dan Hafiz buat? Teruskan menonton Joran Borneo. Macam biasa, ambil joran, pergi memancing. Berbagai teknik dan juga tip memancing laut dalam telah dikongsikan Abang Arif dalam episod sebelum ini. Pastinya sebagai pemancing tegar mahupun pemancing rekreasi seperti saya, pengalaman memancing di sekitar Semporna antara lokasi impian bagi semua pemancing. Okey bang, since kita nak main light jig ni kan, boleh tak abang explain sedikit apakah kelengkapan atau peralatan yang perlu kita ada lah? Permainan light jigging kan, ikannya saiz-saiz di bawah sekilo. Mana ikan-ikan kecil lah kita boleh kata kan. Jadi ikan-ikan macam ni, kalau di laut, dia tinggal di kedalaman di antara 15 hingga paling dalam pun 40 meter. Lebih kurang macam tu lah. Jadi untuk kedalaman-kedalaman macam ni, kita tak perlukan peralatan yang berat atau peralatan yang besar untuk bagi, kalau kita main jigging ni contohnya, kita tak perlukan jig yang besar untuk bagi dia sampai ke dasar. Macam contoh kalau 15-20 meter, memadai kita pakai jig yang kecil-kecil begini. Kecil 30 gram, 40 gram sehingga 60 gram lah. So berat-berat jig ni berbeza, tengok pada kadang-kadang arus. Kadang-kadang kita hanyut laju, jadi kita kadang-kadang perlukan jig yang berat sikit lah supaya dia sampai ke dasar. Okay? Dan untuk menghenjut jig yang sebesar ni, kita tak perlukan mesin yang terlalu besar. Tali pun memadai, kita pakai di antara 8 pound hingga 15 pound, memadai. Sebab kita tak perlukan tali yang banyak. Disebabkan itu juga, kita tak perlukan reel-reel yang besar, mesin-mesin pancing yang besar. Jadi memadai, kita pakai saiz mesin di antara 2000 hingga 3000 punya mesin punya saiz. Rod pun macam tu juga. Kalau kata kita pakai tali 8 pound, 10 pound, memadai kita pakai rod PE1, PE06, 08 macam tu. Jadi game light jigging ni dia boleh kata dia menyeronokkan sebab kita tak penat. Kita boleh main jigging seharian. Sebab tu kita cakap dalam memancing ni kita tak perlukan ikan besar sangat pun. Betul. Jadi macam mana kita nak dapatkan keseronokan untuk pancing ikan kecil? Jadi kita kena gunakan peralatan yang ngam, yang bersesuaian dengan target ikan tersebut, supaya kita akan ada perlawanan 50-50. Di situ keseronokan mancing. Betul juga tu kan. Kalau kita nak mancing ikan saiz ni, rod kita besar-besar ni, mana datang keseronokan dia? Dia jadi kena je ikan sedar diri. Faham. Okey. Jadi Alright, cun bang. Saya rasa bermanfaat banyak dah tu. So kita apa tunggu lagi bang? Kita test lah. Jom. Umpama ingin bertarung, mendaratkan mangsa dari dasar lautan, segala peralatan telah disiapkan. Tidak kiralah memancing laut dalam mahupun di kedalaman 20 hingga 40 meter, keseronokannya tetap sama. Di sebalik cabaran yang berbeza, memancing di sekitar perairan Semporna ini jarang mengecewakan pemancing. Ini kerana dasar lautannya dihuni dengan berbagai spesies ikan sama ada kecil mahupun besar. Dalam episod kali ini masih bermain permainan jigging. Cuma pada kali ini kita menggunakan ataupun kita fokus permainan yang kategori ringan ataupun dalam terms dalam jigging kita panggil light jigging. Yang mana kita akan gunakan peralatan yang lebih kecil. Kita gunakan jig yang kecil sekitar 40 hingga 60 gram. Kerana kawasan yang kita akan main pada hari ini di kawasan antara 20 hingga 40 meter.
untuk cari ikan-ikan karang lah. Jadi ikan yang kita target hari ini adalah ikan-ikan yang bersaiz bawah sekilo. So sebab itu kita pakai peralatan-peralatan yang ringan. Tapi kalau kita dapat saiz-saiz yang mungkin atas kilo, so itu bonus lah. Okey, jom mancing. Yeah. Mancing guys. Antara kumpulan ikan yang banyak di dasarnya adalah ikan kerapu. Menurut penduduk setempat, lokasi ini adalah lubuk kerapu kerana dasarnya kaya dengan berbagai jenis karang yang menjadi habitat semula jadi ikan kerapu. Umpan Abang Arif juga yang mengena. Berada di tengah lautan perairan sempurna ini, mata terpaku melihat keindahan gugusan pulau di sekitarnya. Lantaran itu, tidak hairanlah nama sempurna itu sendiri bermaksud tempat yang sempurna untuk berehat. Ia diberikan oleh Gubernur Inggeris, W.M. Croker, apabila beliau dan beberapa rakannya menemui daerah ini pada pertengahan tahun 1887. Setiap pulau memiliki keindahan dan tarikan tersendiri, begitu juga dasar lautannya. Landscape marine di dasarnya pula bergantung kepada kedalaman dan juga suhu air. Apa yang menariknya, ianya sangat terjaga rapi bagi tujuan pelancongan dan aktiviti selam scuba. Memandangkan ikan buruan kali ini anggaran lebih kurang 1 kilo, kami menggunakan umpan sotong. Umpan saya mengena, tetapi hanya anak ikan kerapu selipar. Sebaiknya dilepaskan je lah untuk ikan tersebut membesar. Bercerita pula mengenai ikan kerapu. Kerapu atau grouper adalah antara ikan air masin yang sering menjadi buruan pemancing. Rasanya yang sedap, ikan ini juga mempunyai permintaan yang tinggi. Faktor ini jugalah yang menjadikan tarikan utama kepada pemancing untuk memburu spesies kerapu, sehingga menyebabkan ada yang berbelanja besar ke tengah lautan bagi merasa sendiri tarikan rakus ikan pemangsa ini. Begitu juga dengan umpan Abang Arif. Nampaknya hanya anak-anak ikan kerapu yang tertarik untuk memakan umpan kami. Ada saiz. Besar tu punya drag. Bercerita pula mengenai morfologi ikan kerapu. Kebiasaannya mempunyai saiz mulut yang agak besar, mempunyai corak di badan dan berbadan gempal. Corak di badannya pula bergantung kepada spesies ikan. Tabiat ikan pemangsa ini bergerak secara kumpulan. Cara memakan mangsa adalah dengan menyedut dan menelan terus. Habitat ikan ini lebih menggemari kawasan yang berstruktur seperti batu, tambak atau tembok laut, reba kayu dan juga tukun laut. Ianya hampir sama dengan habitat ikan siakap. Like I said, Sekali lagi, umpan Abang Arif mengena. Walaupun saiznya tidaklah berapa besar, cukuplah untuk mengubat kekecewaan kami. Inilah resam bagi pemancing, tidak sentiasa bernasib baik dan mewah rezekinya, walaupun memiliki skill dan juga pengalaman memancing di berbagai lokasi.
Ada kalanya rezeki tidak menyebelahi pemancing tegar seperti Abang Arif dan saya, pemancing rekreasi. Kita tukar spot. Kami masih lagi tidak menyerah meneruskan perjuangan misi kami untuk mendaratkan kerapu. Kami membuat keputusan untuk berubah lokasi. Manalah tahu di lokasi baru rezeki kami lebih cerah. Atas nasihat Tekong Bot, kami ke lokasi kedua. Masih lagi di kedalaman sekitar 20 hingga 40 meter. Misi kami masih sama, iaitu memburu ikan kerapu. Ini antara perkongsian saya buat anda semua yang memasang impian untuk menjadikan memancing sebagai hobi. Untuk memancing kerapu, pemancing haruslah menggunakan peralatan yang benar-benar sesuai. Ini kerana ia terdiri daripada jenis ikan yang kuat dan kasar. Kejayaan menewaskan kerapu daripada meluru masuk ke kawasan yang berstruktur daripada peringkat awal pertarungan adalah penentu kepada kejayaan muktamad menewaskan spesies tersebut. Pertarungannya terlalu pantas. Sementara itu, pemancing juga disarankan untuk menyediakan kekili dan joran yang berkekuatan berat. Ia sebagai jaminan dapat menahan asakan awal yang kasar daripada ikan kerapu. Persediaan alatan memancing seperti tali utama, mata kail dan perambut juga perlulah terdiri daripada jenis yang tahan dan kuat. Jika misi untuk memancing kerapu, pemancing biasanya akan membawa umpan dan juga tali tambahan. Risiko umpan dan tali putus adalah insiden yang biasa. Kali ini, biarlah Hafiz pula berkongsikan teknik melawan kerapu. Ewa, ek pro pula. Taktik yang paling asas ialah kita jangan memberikan sebarang peluang kepada kerapu untuk menarik tali keluar dari kelili dan memalingkan kepala kerapu ke bawah. Ini kerana jika ia berjaya berbuat demikian, kerapu pasti akan berjaya menerus ke struktur berkarang dan pasti berjaya membelit dan memutuskan tali. Sebaiknya kita harus mengekangkan sepantas dan sekuat yang boleh. Memaksanya bertahan agak lama sambil mencuba menariknya menuju ke permukaan air. Cara ini mungkin agak kasar dan memenatkan. Bagaimanapun, teknik ini berbaloi kerana kerapu hanya melawan seketika waktu sahaja. Jika kepala pemangsa berjaya dihalakan ke atas dan ia sudah ditarik ke pertengahan air, tidak wujud sebarang masalah untuk menewaskannya kerana ketika itu ia sudah lemah dan tidak terdaya untuk bertarung lagi. Pesanan buat pemancing, jika bercadang untuk melepaskan semula hasil tangkapan, umpan perlulah dilepaskan secara berhati-hati daripada mulut ikan. Ia bagi mengelakkan mulut ikan terluka. Ikan juga perlu dilepaskan segera ke laut. Nampaknya misi mendaratkan kerapu tidak memihak kepada kami. Apapun pengalaman dan juga cabarannya adalah kenangan manis, terutamanya buat saya yang pertama kali memancing di perairan sempurna. Akhirnya saya dapat superhero. Ikan tempatan panggil dia Batman. Senja menjelang tiba, kami pulang bersama tong ikan yang kurang isinya. Seharian berada di tengah lautan, tiba masanya untuk pulang ke resort Seahorse Sipadan Scuba.
Hari yang memenatkan, jauh di sudut hati sedikit kecewa, tapi inilah adat memancing. Tatkala malam menjelma, resam pemancing, laut dan joran berpisah tiada. Kali ini kami memancing di Jetty Resort. Sekadar suka-suka dan mengisi masa terluang. Di resort ini, semua kemudahan disediakan untuk pemancing individu maupun pemancing berkumpulan. Sebagai pemanas skill, penghuni resort ini dibenarkan untuk memancing di jetty. Walaupun memancing suka-suka, beberapa ekor anak ikan berjaya didaratkan. Juadah makan malam saya dan Abang Arif disediakan. Apa lagi kalau bukan ikan bakar hasil tangkapan terdahulu. Ikan merah bakar. Ho, ikan segar tu. Makan pula di tengah pulau. Hei, nyaman bah kalau orang Sabah cakap. Alhamdulillah, tengok besar tangkapan kita. Ikan ni. Apis tarik. Apis tarik. Sekejap, apis terror sekejap. Tak adalah. 4.5 kilo. 4.5 kilo. 4.5 kilo. Okey lah. Ikan merah ni kan? Ya, ikan merah. Bang, nak tanyalah dekat kawasan ni memang boleh mancing? Sekarang ni untuk di sebelah pulau ni, lepas daripada 3 batu nautika baru kita benarkan mancing. So sini kebanyakannya dive center untuk penyelam. Bila kita gerakkan dia mancing kat sini di pulau ni, ikan akan putus. Jadi bang, banyak tak pemancing yang datang ke Seahorse ni menginap untuk dia pergi memancing? Ya. Memang setakat ini memang banyak juga sebab apa? Diorang pemancing dari sebelah Semenanjung, Sarawak datang sini. Dan kebanyakan orang mancing sebelah sini itu pancing ikan tuna. Tuna. Lagi lebih. Wow. Dalam ke bang? Lebih kurang 100 meter, 90 meter lah. Tuna. Berat tuna lebih kurang 70 kilo, 50 kilo. Subhanallah. Bukan alang-alang. Nanti next time kita nak cuba juga InsyaAllah bang, next time kita cuba nak cari tuna tapi tak ada rezeki bang. Tapi dapat ni pun Kira okey. Oi, okey sangat ini bang. nanti dah siap masak, kita makan sama-sama mak. Kita rasa ikan ni. InsyaAllah. InsyaAllah. Ni dia bang, hasil kita bang. Wah. Inilah bang best jadi kaki pancing ni. Itulah. Kita pancing sendiri, kita makan, kita masak sendiri, kita makan sendiri. Dah bang, sembang panjang. Kita makan bang. Jom bang, sila bang. Semasa di Semporna, saya dan Abang Arif juga sempat keluar Heaven. Ia ibarat pusat sehenti yang menjual peralatan memancing. Pendek kata, jika memancing di Semporna, mencari alatan yang bersesuaian dengan misi tangkapan, kedalaman laut tidak menjadi masalah. Okey, sekarang ni kita dah berada dekat Lure Heaven, iaitu kedai Abang Luther, Bos Luther. Dan sekarang ni apa yang saya tengok, barang kat dalam kedai ni memang... Tapi Bis, dalam banyak-banyak dalam kedai ni kan, satu benda yang menarik perhatian kita. Apa dia bang? Ni. Ya, betul. So bang, boleh tak abang explain apa yang abang pernah dapat dekat sini sampai abang boleh gantung dengan dia? Ini kira trofi ya kan? Ya, ini set up yang ini dia kira untuk orang apa ikan-ikan besar. Ya. Jadi ini last dia kasih ikan juga. Ikan juga. Berapa kilo bang? Mungkin dalam 60-70 kilo. Tidak bawa lah, dibawa dekat bot, kau lepas. Tidak naik
atas. Tak ada atas. Sebab kalau anak sebut nanti dia Dia mati kan. mati, nanti pun dia protected kan. Ya, protected species. So that means yang hook tu apa semua abang masih kekalkan, bos masih kekal kali ni. Masih kekal. Tapi ini ada sesetengah tempat saja kan yang kita pakai reel macam ni. Dan saya boleh kata kat Malaysia mungkin tak berapa nak sesuai lah kita nak pakai. So ni kira dah banyak jauh travelling lah bang, rod ni. Ada juga traveling. Biasanya itu saya jarang pakai lah. Cuma kalau ada ship besar atau ada ikan besar, Standby turun. One day guys, one day saya nak menjadi seperti bos kita travelling all around the world fishing bro. Sungai, kolam ikan, lubuk udang, laut dalam dan semuanya telah diduga oleh Joran Borneo. Setiap lokasi mempunyai cerita dan cabaran berbeza. Good size. Sememangnya Sarawak dan Sabah antara lokasi yang boleh dimasukkan dalam senarai pemancing. Seronok untuk diduga. Kini terdapat berbagai kemudahan disediakan untuk pemancing. Memancing sambil bercuti antara pakej yang boleh dicuba. Tidak hairanlah Malaysia antara lokasi pemancing antarabangsa yang popular. Memancing, menguji ketangkasan dan juga tahap kesabaran. Dalam masa yang sama, aspek keselamatan amat dititik beratkan. Sentiasa berani mencuba teknik yang baru, percubaan yang gagal pasti mengajar sesuatu yang berguna. Memancing boleh menjadi hobi yang sederhana, kompleks, murah atau mahal, bergantung kepada bagaimana, di mana dan apa tujuan kita memancing. Saya pasti perkongsian pengetahuan dan tips yang Abang Arif kongsikan dalam Joran Borneo boleh dimanfaatkan. Hafiz. Ya bang. Diam tak diam kita dah bersama-sama memancing selama 13 episod dalam Joran Borneo. Betul tu bang. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penonton kami yang setia menonton daripada episod pertama hingga ke akhirnya. Dan dengan ini secara rasminya Joran Borneo melabuhkan tirai bersama saya Arif Dan saya Hafiz Sueb. ambil joran Teruskan memancing.